dalam je. Baju Hawaii. Hai, Assalamualaikum RV Lovers. Welcome back to Rich Valley. Kita bersiaran langsung lagi bersama Madam Love di page Rich Valley. Tak cantik tak apa, janji ada emas. Emas nombor 1, emas Rich Valley. Baru ada gaya, baru ada idea. Love, love, love. Anda puas hati, kami senang hati lah, betul. Hai, Assalamualaikum everybody. Welcome back to Rich Valley, kakak sayang semua. Okay, I hope kakak sayang semua are doing good, are doing great. Yang mana baru masuk ni, boleh komen-komen dulu, okay? Terima kasih yang mana yang dah share live kita, yang tag love live kita, okay? Ya Allah, Madam Love lama dah tak jumpa dengan you guys semua. Okay, sebab actually baru balik daripada outstation, Madam outstation di Langkawi baru-baru ni. Tapi ingatkan boleh sempat lah buat live dengan you guys. But then masa Waalaikumsalam. Hai waduh, Kak Miss Ika Malaika kita ni, kalau masuk tak pernah lah tak tenangkan hati. Gitu, Masya Allah kan. Apa khabar Kak Miss Ika Malaika, sihat ke tu? Hai Kak Azza Azurin. Okay, so ingat kan masa pergi Langkawi tu, ingatnya adalah masa sikit kan kita macam nak buat live dekat sana. Sebab masa kat Langkawi tu kita stay dekat, apa nama hotel tu you? Pelangi Spa Resort. Pelangi Spa Resort tu dia punya laut sangat cantik lah. Environment dia sangat cantik kan. Environment dia sangat cantik. Dia memang sangat lah alam natural lah orang kata. Dia punya natural tu pokok dia tu sampaikan kita macam ya Allah kita mencari batu ya. Dalam mencari pokok kita mencari batu. Tapi kita tak sempat lah nak buat live kat sana. So hari ni baru balik. Hari ni baru semalam actually kita dah sampai Johor. So hari ni kita buat live sekejap lah dengan kakak sayang semua. Apa khabar? Hari ni pergi ke mana? Hari ni hari Sabtu. Hari ni hari Sabtu pergi ke mana tu? Kesayangan semua pergi kenduri kahwin ke tu? Kita tengok ramai hari ni kita jumpa dekat tepi jalan kan. Ada yang terjumpa kan. Ke pergi holiday, cuba komen sikit. Kat mana sekarang lokasi ke tengah pergi holiday juga. Sebab apa tau, masa Madam Love pergi Langkawi outstation hari tu actually adalah sebab pergi kelas lah. Madam Love ada kelas dengan Sifu. Madam Love ada kelas, jadi Madam Love pergi Langkawi. So tapi apa yang amazingnya memang semua adalah fully book. Semua bilik adalah fully book. Hari-hari fully book. Tak kisahlah weekend ke weekdays ke, tetap fully book. So tu yang Madam Love nak tanya, you guys semua pun pergi bercuti. Sekarang dah start cuti sekolah ya? Sekarang dah start cuti sekolah ya? Saya tak sebab kita sekarang dah start cuti sekolah. Kakak-kakak sayang yang tengah tengok kita ni, kakak-kakak sayang yang tengah tengok kita ni, cuba komen-komen sikit dengan kita kan. Terima kasih lah yang tag love, tag like tu kan. Hari ni tak ada emas, kejap lagi ada emas. Kejap lagi kita show ada emas. Tapi kita sajalah nak share kan. Manalah tahu ada yang tengah bercuti kan. Kita tengok ada yang tengah balik rumah mak je Madam. Ziarah parents kan. Sebab ya Allah, atas highway memang jam. Atas highway memang jam. Tu yang Madam Love nak tanya tu, you guys semua. Kak Sal ni memang seminggu start hari ni. Kak Miss Eka, seminggu. Semalam saya tanya pada kawan saya tu, dah start cuti sekolah sampai bulan 12 ke? Sebab apa kita tanya macam tu? Sebab apa? Sebab kita nak buat offer cuti sekolah. Ya Allah, tengoklah ni muka Madam Love. Ya Allah, nampak tu teruk. Sebab apa kau? Dekat Langkawi tu kita panas sejuk kan. Suara pun macam dah tak ada sangat. Kita panas sejuk. Tengok ni. Ya Allah, yang ini pun naik macam tak ada hari esok ya. Yang naik dekat muka Madam Love pun macam tak ada hari esok. Tapi tak apalah, nanti kita trim balik lah ya. Kita trim balik kakak sayangku. Okay, tu yang tanya tu, semuanya pergi mana? Ada yang pergi bercuti, ada yang pergi ziarah parents. Alhamdulillah. Semoga parents Kak Sal pun baik-baik je kan. Kita Madam Love ni petang-petang ni, tadi actually Madam Love baru balik daripada kedai. So sekarang ni kita macam nak pergi cari
makanan ke. Tapi kita tak tahu kita nak makan apa. Dia macam biasalah. Kita tak tahu kita nak makan apa. Bila orang tanya nak makan apa, apa-apa je. Apa-apa tu je sebenarnya. Bukan sebab kita complicated, tapi sebab kita memang lapar, tapi kita tak tahu kita nak makan apa. Jadi cara mudah kita cakap apa-apa je. Kan selalu orang buat konten. Orang buat konten perempuan ni complicated. Betul tak? Perempuan ni complicated sebab bila tanya nak makan mana, ikutlah. Tapi bila bagi suggestion, tak nak pula, kan. Allah, tengok ramai orang tahu atas jalan. Nampak? Okay, kat sini je pergi mana ni? Kita pergi tengok. Penuh tau sini. Kalau bukan orang Johor, kalau yang datang jalan-jalan kat Johor, sini tempat nak cari steamboat. Bandar Baruda, nampak? Ya, apa-apa je pasal tempat tak kena selera, kan. Yang ni adalah tempat kalau misal kata cari steamboat ke apa ke, kan. Kat situlah tempat orang JB makan steamboat. Dia steamboat dekat, dia macam apa yang you orang panggil, bukan stall, apa? Food truck. Food truck. Dia macam food truck. Dia ada banyak lah kat situ, kan. Petang-petang ni dia dah buka. Kalau dekat Johor ni lah, kalau siapa cari steamboat kat situ, not bad jugalah steamboat dia kat situ. Dia ada jual bakso. Dia ada bakso kat situ, Oh lah, macam sedap juga bakso dia. Macam sedap juga bakso dia. Tapi saya masih tak tahulah siapa yang, ada tak orang yang kat sini yang pernah pergi bakso kubur Cina dekat Johor. Bakso kubur Cina. Saja nak share tau, kalau you guys tak pernah dengar. Bakso kubur Cina ni one of legend punya place tau, kalau ada dekat Johor. Tak silap Madam Love pernah pergi, tapi lama dah sebelum Madam Love kahwin lagi. Madam Love pergi kat sana. Bakso kubur Cina ni guys, dia bukan sekadar nama je tau. Bakso kubur Cina ni, dia betul-betul dia betul-betul, ya Allah. Madam Love pergi sekali je. Lepas tu tak pergi dah. Taubat tak pergi dah. Sebab dia berada dekat area laki lah. Dia bukan betul-betul kat laki lah. Di area sebelah sana. Waalaikumsalam Kak Mimi ku sayang, apa khabar? Ya Allah. Okay, nama dia memang bakso kubur Cina. Dekat sana dia serve you dengan bakso. Dia ada menu bakso. Dia ada menu of apa? Dia ada menu of sate. Dia dekat dalam bumbung you. Tak di depan sikit Okay, lepas tu kan, bakso kubur Cina ni dia selalu buka. Dia akan buka sebelah petang, nak ke maghrib, nak ke malam lah. So, kalau you guys nak pergi kubur Cina ni, you guys memang kena lalu dekat kubur Cina. Parking tu contoh tanah perkuburan Cina tu, you guys kena parking dekat dalam tu. Bukan parking kat tempat parking tau. You guys punya contoh you guys buka pintu kan, ni pintu kereta, buka pintu kereta tu, kat bawah tu terus kubur Cina. Faham tak? Hai, saya si pergi mana tu, ya Allah, gitu cari makanan, ya Allah, tak tahulah tekak ni nak makan apa, rasa nak menangis rasa. Ain Umairah ni pandai makanan tempat sedap-sedap ni. Ain Umairah bolehlah suggest ke kita ni nak makan bakso petang-petang ni kan. Okay, lepas tu sambung. Lepas tu kan bakso kubur Cina tu, dah lah dia betul-betul, dia memang betul-betul berada dekat dalam kubur Cina tau. Habis tu bila dah sampai kat tempat parking tu, kan, you guys memang kena jalan dekat kubur Cina tu. Macam kubur 1, 2, 3 kan. Kita nak pergi ke kedai tu. Kedai tu memang betul-betul terletak atas kubur Cina. Faham tak? Kubur orang, atas kubur Cina. Lepas tu kan, serius waktu tu malam. Dan you guys jalan, kadang-kadang you guys kena langkah kubur Cina tu. Faham tak? Kena langkah ataupun pijak lalu jalan kat tepi kubur Cina tu. Madam memang tak boleh nak brain lah macam mana diorang boleh berniaga di atas kubur Cina tu. Kalau you guys makan, dia akan buka table, you guys akan duduk di tepi you guys makan tu adalah kubur Cina tau. Ya Allah, it's really macam like, ya Allah, tak tahulah nak kata tau. Serius, dia memang tak kena mandrem ke, ya Allah. Tapi tu je sekali tu je lah Madam makan. Taubat tak pergi makan dah. Sebab waktu tu orang kata kubur Cina sedap pula, bakso kubur Cina sedap. Itu je lah sekali. Makan kat Johor yang mana yang sedap. Okay Pi mana tu Kak Mimi? Pi mana tu Kak Mimi ku? Ya Allah,
Tak tahulah nak pergi mana ni. Tak ada arah tuju ni. Kak Yanari makan kacang pul lah madam. Waduh sedap juga dekat. Kalau kacang pul ni dia ada 2 tempat. Dia satu kat depan sikit daripada balai bomba tu kan. Yang apa tu, yang dekat Lakin tu, betul tak? Makan kat Johor mana yang sedap? Dia kena tanya makan apa tu. Hai madam, sihat ke nak pergi mana tu? Hai Kak Nur Hayana. Sihat Alhamdulillah. Nak pergi, kita nak tengok makan apa menu petang-petang ni. Petang-petang ni cari pisang goreng dah habis dah tak ada dah pisang goreng. Jadi kita nak tengok makan apa yang sedap petang-petang ni. Akak-akak semua pergi makan kenduri ke hari ni? Ada yang pergi makan kenduri tak hari ni? Ke hari ni semua ganteng kuali makan kat luar je? Kalau kat Johor ni, dia ada satu tempat tu. Nama tempat tu Asam Pedas Botak. Asam Pedas Botak ni itu betul-betul kat Bandaraya Johor lah. Madam lu pun tak tahulah Madam lu kadang-kadang cari makanan dekat Johor. Madam lu sangat suka makan dekat utara. Madam Love sangat suka cari makan dekat bahagian utara, belah-belah utara, belah-belah macam ke Thailand sana kan. Sebab tak tahu lah tekak dia tu, ya Allah sedapnya. Macam tu tau. Kalau tinggal Madam Love kat Thailand pun tak apa, boleh makan insyaAllah. Hidup. Lagi kat Johor ni, makan sedap tu dia bukan tak ada. Tapi bergantung. Johor ni dia banyak makanan-makanan hipster. Semualah leko cheese, segalanya lah. Yang macam-macam tu tau. Lepas tu kan suka juga nak bagi tahu. Kalau kat Johor ni bestnya ada apa? Ada Rich Valley Kak sayang Tapi kita terletak di Bandar Baruda. Bandar Baruda ni dia sangat tempat kita lah. Tempat kita sangat near dengan B5 kan. B5 Angsana. Angsana ni kalau yang tak pernah datang Johor, Tom Yum lah sedap madam. Kalau tekak tak berapa okey. Baguslah Kak Miss Ika Meleka ni, pandai lah. Like dulu lah, love letak love dulu lah, love betul. Tom Yum sedap ya Allah, sedap. Sup pun sedap. Dia kalau ni seronok makan makanan rumah Kalau Madam Love ni kan, dulu waktu Madam Love sekolah, kan Madam Love suka sangat. Tak ada You dah pusing dah, memang tak ada. Ke sebab tak nampak Bandel banyak. Bandel? Ya ke? Okey, Madam Love tunjuk ni lah B5 kejap. Kalau kat Johor ni lah B5. Mana ada ni nampak tu. Sini memang ramai orang. Sini macam-macam ada. Dekat dalam ni lah. Kadang-kadang dia buat festival kat sini. Dia ada betul-betul depan. You makanan apa tu, Thailand dia selalu buat festive. Tak tahu nak cari mana lagi dah. Makan kat mana kafe. Kak Mimi tak datang pun kedai kita tau. Kedai kita pun kat Johor tau Kak Mimi. Kak Mimi singgah lah Kak Mimi kedai kita. Kak Mimi bila nak singgah kedai ni? Akak, kedai kita semua, akak-akak sayang semua, kedai kita terletak di nombor 64 Jalan Padi 2. Nombor 64 Jalan Padi 2, Bandar Baru Uda Johor tau. Okay. Akak, lepas tu kakak kita nak cerita tau. Madam lupa nak cerita kat you guys. Akak-akak sayang, harga emas tengah is nak kata good news pun good news lah untuk siapa yang nak menambah collection kan. Sebab apa? Sebab bila harga emas tengah turun kan, bila harga emas ni tengah turun, ada orang cakap macam ni. Ada orang cakap, Madam suka ulang benda ni. Sebab Madam dapat jawapan ni berulang-ulang kali. Bila diorang akan tanya, bila waktu sesuai untuk beli emas, ataupun tak naklah beli emas sekarang, tunggulah harga emas akan turun lagi. Harga emas akan turun lagi. Itu je, asyik-asyik berzikir harga emas akan turun lagi. Harga emas dia memang akan turun sebelum dia nak melonjak naik. Kita kena faham dia punya pattern emas ni, emas 916 yang mengikut harga dunia ni, yang selama-lamanya tetap bernilai ni, sehingga akhir zaman ni yang tetap bernilai ni, dia memang akan
Tapi hari tu raya kedua madam tak ada pun. Ya Allah, ya ke? Hari raya kedua, Raya Haji. Raya Haji ke tu? Tunggu lama depan kedai. Ya Allah Kak Mimi, Raya Haji kita cuti berapa hari waktu tu? Kalau Raya Aidilfitri kita selalunya kita memang akan cuti 1 minggu. Rich Valley memang cuti 1 minggu untuk Raya Aidilfitri. Seronok tau. Kalau Raya Haji kita pun cuti juga. Alamak, tapi tak ingat. Tutup. Kak Mimi tak bagi tahu nak datang. Kau tak buka kedai untuk Kak Mimi tau. Gitu. Okay, kalau pattern emas ni dia turun, dia memang turun, tapi turun tu adalah ready, persediaan untuk dia nak naik tau. Dia nak naik lebih tinggi tau sebenarnya. Itu dia. So akak-akak sayang, sekarang ni harga emas memang tengah rendah. Dia tengah turun lah. So kadang-kadang bila kita bercakap, kita nak asyik kita mindsetkan diri kita, oh beli emas nanti waktu harga turun lah. Kenapa kita tak ubah kita punya mindset tu? Instead of kita tunggu harga emas turun baru kita beli emas, kepada kita ada duit kita beli emas. Sebab apa tau? Harga emas turun ke, harga emas naik ke, kita pun belum tentu kalau kita waktu tu harga emas turunlah sampai berapa ratus. Contohlah dia turun tu mungkin sampai RM200 per gram. Tapi kalau waktu tu kita tak ada duit, kita tak ada purchasing power, pun kita tak boleh nak beli emas tu. Jadi apa kata kalau kita sekarang ubah mindset kita, instead of kita akan membeli emas semasa harga turun, lebih baik kita beli emas masa kita ada duit. Waktu kita ada duit ni lah kita beli emas. Belum ada duit cukup lagi ni. Dah tak lama dah tu. Maira, kita beli emas waktu kita ada duit. Bukan tunggu harga emas turun ataupun waktu harga emas naik. Tak. Kita beli emas masa kita ada duit tu. Waktu tu lah kita beli emas. Contoh, waktu tu kita dapat duit apa-apa. Dapat duit 1,000. Kalau kita tak nak pump habis 1,000 tu dekat emas, it's okay. Saya bagi tahu ni bukan disebabkan sebab saya ni jual emas. Bukan. Tapi kepentingan untuk macam kita ni, even saya rasa kenapa penting untuk saya. Kadang-kadang saya pakai emas tu, kadang-kadang saya tak pakai emas tu. Selain daripada kecantikan, benda tu juga buatkan Madam Love ni rasa secure. Sebab apa? Saya cakap terus terang, makin lama kita hidup dalam kehidupan kita ni, kita memang tak boleh nak menjangkakan. Memang kita plan dalam kehidupan kita ni, kita sentiasa ada plan. Tapi kita takkan sentiasa boleh expect bila ujian tu nak datang kat kita. Lagi-lagi bila ujian tu tentang kesihatan, ujian tu tentang, selain daripada kesihatan ujian tu datang dalam bentuk kewangan. Time kesihatan kita diuji pun, kita perlukan kewangan yang sangat besar tau kalau kesihatan ni. Yang kedua, bila tiba-tiba kenderaan rosak dan sebagainya, duit tu bila kita boleh jangka gearbox kereta kita rosak? Bila kita boleh sangka kereta kita nak rosak apa? Kita tak boleh sangka, walaupun benda tu dah ada date, benda tu dah ada time kita servis, betul tak? Okay, kesihatan kita jaga, makan vitamin, bla 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 and so on. Tapi bila kita nak jangka tiba-tiba Allah bagi kita ujian daripada kesihatan, kan? Betul kan? Betul. Sebab saya bercakap because of saya merasai. Saya start business Rich Valley ni because saya merasai benda tu. Biarpunlah tak ada 100 gram, tapi kita daripada sekarang ni, daripada hari ni, mungkin orang yang tengah menonton saya sekarang boleh mulakan dengan impian dulu, impian goals dulu, untuk kita ada 100 gram emas pada tahun depan. Kalau kita tak ada benda tu, kita tak set benda tu, sampai bila-bila pun kita tak akan ada simpanan emas tu. Bermulalah dengan 1 gram dulu. Dia mesti kena ada 1 gram, 2 gram, 3 gram. Penting emas ni, penting. Sebab duit takkan sentiasa ada. Saya cakap kenapa penting. Duit mata wang Malaysia, kalau kita bawa pergi keluar sekarang ni, contoh negara luar, kita pergi Thailand ke, kita pergi mana lagi, kita pergi Thailand ke, kita pergi ada satu tempat, bukan Turki, Turki ke tak silap saya, harga duit kita, mata wang kita ni, ya Allah, dah lebih kurang dah dengan mata wang kat luar tau. Makna kata kita punya dengan Indonesia dah
dah betul-betul dah nak seiring tau. Kita dah tak rasa macam kita pergi bercuti. Dulu kita ada pilihan. Kita nak bercuti dekat luar, kita ada pilihan. Pilihan kita apa waktu tu? Seronok lah bercuti kat sini, boleh shopping. Sebab apa? Mata wang dia rendah, mata wang kita tinggi. First impian saya dah tercapai dengan Rich Violet. Thank you, madam. Kak Yanari, share lah dengan kita apa impian yang dah tercapai tu. Seronok kita dengar berapa tu simpanan yang dah tercapai. Saya suka mendengar tahu impian. Sebab apa tahu akak saya mulakan bisnes emas ni pun dengan emas. Saya mulakan bisnes emas hari ni dengan emas. Saya bukan mulakan dengan modal duit, ringgit. Saya mulakan dengan emas. Sebabnya kadang-kadang akak-akak sayang semua, saya cakap lagi satu perkara. Pentingnya kita ni perempuan kena ada emas sebab keselamatan kita. Keselamatan kita, duit, harta benda boleh bertukar tangan tau. Saya beritahu ini fact. Saya tak berniat untuk menuju benda ni kepada sesiapa, tapi ini adalah sebagai satu awareness. Anggaplah sebab saya sayang akak-akak sayang semua, jadi saya share benda ni. Kita tahu kita ada, Alhamdulillah, seronok saya dengar tau. Seronok saya dengar. Saya siap screenshot lagi. Hari ni mungkin kita punya family tak diuji dengan apa-apa. Kita sangat bahagia, kita sangat happy. Tapi siapa yang boleh jamin kebahagiaan tu? Siapa yang boleh jamin kebahagiaan kita tu akan sampai selama-lamanya? Kita melihat banyak contoh yang dah berlaku. Kita dah mendengar banyak nasihat yang telah diberikan. Contoh bila kita kematian suami, contohnya kita perempuan kematian suami. Okey. Bila kita kematian suami ni, akak-akak sayang kadang-kadang takut, syukur, alhamdulillah kalau suami kita sempat sediakan hibah pada kita. Sempat menyediakan, maknanya suami kita tu dia dah plan siap-siap apa yang akan ditinggalkan pada kita sekiranya dia tak ada. Okey. Apa juga yang dia dah preparation untuk kita bila dia tak ada. Itu kita syukur jika benda tu berlaku. Tapi jika di sebaliknya, semasa suami kita dah tak ada, ini yang banyak berlaku saya harap tak berlaku di kalangan kita. Saya sentiasa doa lah benda ni tak berlaku. Bila arwah suami dah pergi, waktu semasa kebersamaan dengan suami, ada kereta, ada rumah, ada apa lagi, ada tanah misal katanya, ada tanah, ada kereta, ada rumah, ada duit, ada simpanan. Tapi kita jangan silap. Kalau misal kata perkara-perkara benda-benda ni semua tidak betul-betul diwariskan kepada kita sebelum pemergian suami, boleh jadi semua tu kita tak dapat apa-apa. Kita tak dapat apa-apa sebagai isteri. Jatuh kepada anak kita sikit, jatuh kepada mungkin kalau ada tuntutan daripada segi keluarga lelaki, akan pergi kepada keluarga sebelah lelaki. Jadi apa yang tinggal? Apa yang tinggal untuk perempuan tu? Okay. Ini yang kita nak bagi tahu. Ini yang suka untuk saya ceritakan. Ini saya dengar pun daripada salah seorang peguam yang handle bahagian-bahagian wasiat, pembahagian harta dan sebagainya, emas. Ketika semua benda duit dah diagihkan, duit terpaksa diagihkan. Okey, diagihkan secara sama rata mengikut dibahagikan secara sama rata. Ada dapat bahagian anak-anak, ada dapat bahagian adik-beradik, keluarga sebelah lelaki. Okey, tapi apa yang tak boleh diusik adalah emas. Emas terus dianggap hadiah daripada seorang suami kepada seorang isteri, dan emas tu tak boleh diusik. Emas tu tak boleh diusik kerana betul-betul jatuh atas isteri. Dan ketika suami kita dah tak ada, segala apa kelangsungan hidup kita, boleh tak kita rolling guna emas tu? Ya, boleh. Tapi kalau suami kita waktu tu tak ada, itu untung kalau suami kita ambil insurans, ataupun kita ambil insurans. Contoh,
Ada certain part, kalau misal kata dia ambil kereta, dia ambil insurans, waktu tu dia bagi ada certain belilah, I mean like loan. Okay, loan tu akan sediakan jika berlaku apa-apa kepada si peminjam, loan tu akan terus di wave lah, maknanya kita dah tak perlu bayar. Itu okey. Tapi sekiranya kita perlu continuously bayar, itu kan akan menjadi beban kepada isteri arwah ni tadi. Betul. Tapi kalau misal kata, dan kita satu keselamatan yang saya beritahu, ketika suami kita ada, ketika kita boleh simpan bersama-sama ni, simpanlah emas, ambil sikit. Contoh ada duit 1,000, kalau tak nak simpan semua, ambil 500 simpan emas, 500 lagi belanja, buat belanja. Bukannya kita ni hidup berlandaskan emas semata-mata. Pastilah kita ni perempuan, kita ada time kita nak spend kepada bag, ada time kita nak spend kepada baju, ada masa kita nak spend kepada kereta, ada masa kita nak spend kepada tudung. Betul. Tapi jangan sampai kita terlupa. Emas ni betul, waktu kita nak beli nilai dia tinggi sebab dia memang ada value, dia memang ada harga. Jadi kita, benda tu ibarat kita tengah buat pelaburan, tapi pelaburan emas ni pelaburan yang pasti. Sebab pergi mana-mana pun dah tak payah risau. Kedai A tak nak, kedai B confirm nak. Kedai B tak nak, kedai C confirm nak. Tapi emas ni perlu ada ilmu dalam menyimpan, perlu ada ilmu. Nanti Madam Love insyaAllah ada masa Madam Love sharekan lagi macam mana kita ni supaya beli emas, time beli emas tak tertipu. Bagaimana ada orang ketakutan waktu nak beli emas online. Contoh satu, di scammer, bayar barang tak sampai. Okay. Yang kedua, bila beli emas, takut beli emas sebab takut ditipu. Ditipu daripada upahnya, ditipu daripada harga semasanya, sebab tak pandai, tak tahu, tapi nak simpan emas. Yang ketiga, tak ada siapa-siapa yang minta untuk dia simpan emas. Mungkin keluarga dia bukan orang yang suka menyimpan emas. Emas ni saya bagi tahu, kecantikan yang kita dapat, aura yang kita dapat daripada emas tu, itu satu bonus untuk kita. Okay. Tapi dia punya keutamaan dia adalah ekonomi yang kita simpan untuk diri kita. Okay. Saya pun fikir benda yang sama macam Madam. Betul. Okay. Sebab saya pastikan tim-tim saya semua ada emas. Why kita make sure benda tu? Sebab saya selalu ingatkan pada tim saya, hujan datang tak pernah bagi salam. Simpanlah emas. Kadang-kadang duit pun kadang-kadang kita boleh jadi gaduh dengan suami kita. Sebab apa? Kenapa Kak boleh jadi gaduh? Ya awak ni duit simpan, tak bagi bila apa-apa je. Benda tu akan mengeruhkan keadaan. Sebab apa? Kadang-kadang, ya betul, ada orang beritahu, saya minta maaf, ada orang beritahu, tapi benda ni memang terjadi ya. Walaupun kita dah berkahwin, walaupun kita dah bersuami isteri, duit simpanan kita memang kadang-kadang dinasihatkan untuk tidak memberitahu 100% kepada suami. Betul. Jadi kadang-kadang benda tu berjadi isu. Bila apa? Bila suami pun nanti rasa, isteri aku ni tak nak bagi tahu pun. Okay. Isteri aku ni tak nak bagi tahu pun aku dia ada duit simpanan berapa. Tapi kalau macam kita kan isteri, kita kan suka nak tahu semua benda pasal suami kita. Nombor akaun nak tahu, bukan nombor akaun pula, pin nombor nak tahu, apa nak tahu, betul tak? Tapi bila suami dia masih ada limit, tak boleh tahu kita punya, betul tak? Kadang-kadang suami kita pun mungkin terasa dan sebagainya. Jadi sebab itulah, kalau kita boleh handle benda tu, okay, it's really good. Tapi kalau di sebaliknya, kita malas nak fikir, ada benda lain yang lebih penting untuk kita fikir, kita simpan je lah emas. Okay, kita simpan je lah emas dekat kita punya cincin. Saya perasan banyak, kalau dulu ada yang bermula dengan simpan bead paling rendah. Kalau tak pun dia akan bermula dengan subang. Tapi kalau tak subang, dia akan bermula dengan cincin. Okay, tapi daripada cincin tu lah sebentuk konsisten, insyaAllah disiplin, kita pun akan mulakan dengan menyimpan. InsyaAllah kita akan bantu. Kita akan mulakan dengan kempen untuk akak-akak saya yang menyimpan emas very very soon. Okay, very very soon. Kita akan mulakan 1 gram emas yang mana kita akan pastikan 2023 kita semua sama-sama di RV Wanita-Wanita Rich Valley ni semua
akan bersama-sama kaya raya bergaya. Ada duit simpanan, dalam pada cantik-cantik bergaya, pakai handbag lawa-lawa tu, pakai emas 916. Sebab ada duit belum tentu ada duit. Ada emas pastinya ada duit. Kan seronok seronok kalau kita cerita tentang emas ni. Kalau kita sedar bagaimana emas ni sangat membantu kita, bagaimana emas ni, sebab saya nampak banyak, saya interview para suami cikgu-cikgu saya banyak juga lelaki. Dia kadang-kadang ada masa free tu, bila saya dalam kelas, bila Madeleine dalam kelas, Madeleine selalu tanya, "Cikgu, minta maaf cikgu, saya nak tanya dekat cikgu. Cikgu marah kalau isteri cikgu beli emas?" Saya tanya macam tu. Sebab saya pun selalu je dapat feedback daripada customer-customer. "Dik, cepatlah dik, kat mana ni dik barang dik? Suami akak marah ni. Akak takut suami akak tahu ni." Faham tak? Faham tak benda tu kan? So saya tanyalah pada cikgu saya waktu tu, Cikgu marah ke kalau isteri cikgu beli emas kan?" Lepas tu cikgu tu cakap macam ni, "Taklah, saya suka bila suami." "Hai, waalaikumsalam Kak Nurain." "Hai, waalaikumsalam Lina Fitri, apa khabar?" Lepas tu cikgu tu cakap, "Taklah, saya sukalah isteri saya beli emas." Dia cakap macam tu, "Saya sukalah isteri saya beli emas." "Oh, ya ke cikgu? Cikgu suka." Habis tu cikgu, Tapi dia cakap macam ni, "Tapi saya tak tahulah isteri saya. Dia macam tiba-tiba je terus dah sampai dah emas tu. Tapi dia macam sorok-sorok dengan saya bila beli." Saya pun saya masih lagi study apa yang menyebabkan, kalau akak-akak sayang boleh share dengan saya, apa yang menyebabkan akak-akak sayang kadang-kadang takut untuk beli emas dengan pengetahuan suami. Sebab saya interview dekat lebih daripada 3 orang tau, para suami, yang dia cakap dia sangat suka isteri dia beli emas. Kadang-kadang tu macam layan tak layan, tapi sebenarnya dia sangat suka isteri dia beli emas. Why? Ada satu masa dia cakap tau, selain daripada dia suka isteri dia beli emas, dia tak, apa benda kesedaran yang dia ada kat situ, benda tu boleh membantu security ekonomi keluarga dia. Dia bagi tahu macam tu, security ekonomi keluarga dia. Sebab waktu tu actually waktu tu gaji belum masuk. Cikgu tu bagi tahulah gaji cikgu tu paling ingat situasi tu lah waktu tu. Sebab tu dia share yang tu dengan saya. Waktu tu gaji belum masuk. Lepas tu dia punya tempat kerja dengan rumah memang jauh. Ambil masa 45 minit pergi, 45 minit balik. So, "Madam, nak tali risau 5 gram panjang 52 cm ada tak? Kak Lina Fitri, saya rasa yang itu dah sold out. Belum masuk stok lagi, kita tengah order. Kilang hantar, insyaAllah. Kalau tak ada apa-apa, insyaAllah dalam minggu depan sampai. Kak Lina Fitri sayang." Okay, minggu depan sampai. Lepas tu kan, cikgu tu cakap, "Gearbox rosak. Gearbox kalau nak repair, Masya Allah ya, Masya Allah. Macam boleh beli emas, rantai tangan emas tu boleh beli segedebak. Macam tu kalau dia rosak tau. Boleh makan belanja ribuan ringgit. Habis tu dia kata, kalau saya tak repair, tapi waktu tu gaji tak ada, duit simpanan pun dah tak cukup kan. Tak cukup kalau guna duit simpanan tu, nanti anak-anak sekolah macam mana kan. Cikgu tu cakap macam tu. Lepas tu saya jumpa lah isteri saya. Saya cakap dekat isteri saya, gearbox rosak dan sebagainya kan. Sebab kalau tak repair waktu tu, macam mana nak pergi kerja? Satu, macam mana nak pergi kerja? Lepas tu kalau tak pergi kerja, apa nak jadi dengan kerja kan? Takkan nak berhenti pula, takkan nak pakai Grab pula. Dah berapa lagi kan bayar, pun sama juga duit keluar. So waktu tu isteri dia buka gelang tau, bukan rantai tangan sebab isteri dia pakai bangle. So dia buka bangle tu, hantar masuk dekat Arhanu, dapat duit. Itulah duit simpanan tak terusik. Alhamdulillah, duit simpanan tak terusik. Tapi duit yang dia pergi Arhanu tu, dia betulkan gearbox. Tapi dia kata waktu tu dia ada satu feel yang dia mula berazam untuk dia nak belikan isteri dia lebih banyak emas. Isteri dia lebih banyak emas. Even waktu tu dia kata lepas dia dapat gaji tu, dia tebus slow dia tebus balik isteri punya barang, kemudian dia belikan isteri juga yang baru. Risau. Tapi alhamdulillah, semenjak akak pandai kira emas, suami pun dah izinkan. Nampak tu, kadang-kadang husband kita bukan marah, husband kita ni takut. Kadang-kadang kita ni kena tipu. Kadang-kadang saya selalu perasan apa, saya selalu perasan macam ni tau.
Saya selalu perasan macam ni. Kadang-kadang suami akak-akak sayang bukan marah, tapi dia takut. Sebab yelah, kan beli online, Rich Valley kan beli online, daripada jauh pun boleh beli kan. Jadi dia takut lah isteri dia kena tipu. Dia sayang akak-akak sayang ni semua. Sebenarnya dia tak nak akak-akak sayang ni kena tipu. Dia nak akak-akak sayang happy. Nanti kalau akak-akak sayang sedih, kalau kena tipu ke apa, dia juga yang memandang muka, kan. Dah sedih seminggu, menitik air mata, makan pun tak rasa dah nasi. Rasa macam kertas je kan. Macam tu kan. Sebenarnya dia sayang, dia bukan marah, tapi biasalah kita nak kena fahamkan dia dulu kan. Jadi cikgu saya tu waktu tu dia kata, waktu tu cuma satu dia cakap, dia tak ada bagi tahu dekat isteri dia, belilah emas banyak-banyak, dia simpan. Biasalah kita kan ada kadang-kadang bukan semua orang komunikasi okey dengan suami dan isteri, betul tak? Kadang-kadang sebenarnya suami kita ni dia rasa macam okey, tapi dia tak cakap pun benda tu okey. Kita pula isteri ni kadang-kadang kita nak dengar suami kita ni bercakap okey. Macam tu kan. Kadang-kadang dia orang ni tak bercakap, dia orang cakap dalam hati. Okey. Jadi kita kena faham sikit bahasa, tapi tak apalah, nanti kita pun sama-sama belajar benda tu kan. Hai Kak Nuri Majid. Masya-Allah Apa khabar Kak Nuri Majid? Dah nak maghrib dah maghrib dah pun ni Langit pun dah tukar colour dah ni. Okay, so itulah dia yang mana yang hari ni yang saya nak kongsikan. Sebenarnya jadi kan waktu tu lepas tu cikgu tu cakap, waktu tu pun saya macam, ya Allah, satu lega bila tak perlu nak pinjam dengan Along, tak perlu nak pergi pada family pinjam duit, isteri boleh bantu. Waktu tu, jadi kan waktu tu saya ada feeling satu, inilah sebenarnya yang akan mengeratkan rumah tangga. Inilah sebenarnya yang akan menguatkan kasih sayang kita, kan. Jadi jangan risau tau, jangan risau. Kadang-kadang sebelum nak beli, sebab tu saya selalu ingatkan, kalau perlu izin suami, minta je izin suami. Bang, saya nak beli dekat Rich Valley ni, kan, dekat Rich Valley ni saya nak beli, minta izin dengan suami. Kadang-kadang suami kita ni nampak macam diam, tapi sebenarnya bila kita minta izin tu, dia rasa dia dihormati, dia rasa dia disayangi, dia pun rasa penting, dia rasa diri dia pun penting pada kita. Macam tu. Jadi sebab tu saya selalu ingatkan, sebelum nak beli, yang mana perlu izin suami, teruskan minta izin suami dulu. Kadang-kadang duit tu memang duit kita, tapi tak apalah. Minta je izin, saya nak beli ni, macam tu. Cantik tak? Kan. Jadi kadang-kadang sebab kita kan pakai cantik-cantik, kadang-kadang kita nak bagi suami kita juga tengok. Jadi pembelian kita tu pun dapat keberkatan, kita happy, barang tu pun elok sampainya nanti, happy-happy orang kata, kan. InsyaAllah slow-slow kita cuba sama-sama, okay. Sebab kita nak akak-akak sayang kita ni semua kat Rich Valley semua happy, kan. Anda puas hati, kita senang hati, macam tu. Kesenangan hati madam insyaAllah ada pada customer-customer Rich Valley, insyaAllah. Kak Nuri Majid, kan. InsyaAllah kita sama-sama. Nanti kalau siapa-siapa nak tengok emas, nak cuci mata, sebenarnya patutnya hari ni Madeline ingat nak buat story rantai tangan emas yang cantik-cantik tu kan. Tapi insyaAllah kalau ada kelapangan nanti, sebab besok Madeline ada urusan, kita tengok insyaAllah sempat ke tak. Okay. So terima kasih akak-akak sayang semua, akak-akak sayang Medal Love ni, terima kasih banyak tau. Semalam turun daripada airport, ada akak sayang kita seorang tu, daripada dia founder kedai makan dekat Batu Pahat, kedai makan asam pedas. Tapi saya tak sempat lagi. Nanti saya nak tanyalah kat mana nak try pergi. Dia satu kelas, anak akak tu satu kelas. Lepas tu beritahu, madam, hari tu pergi kedai madam puasa, beli shopping raya seronok Jadi madam lupa macam excited. Oh ya ke? Akak Mela nak tak gambar boleh? Tak tahu kalau akak tu ada ke tak dalam ni, okay. So terima kasih atas setiap sokongan dan kesabaran kakak sayang semua pada Madam Love, pada Rich Valley. Terima kasih banyak-banyak. Kita cuba doakan kami juga sentiasa maju untuk berikan yang terbaik kepada kesayangan semua, okay. Sekian saja daripada Madam Love, okay. Jaga diri tau semua, okay. Jaga diri, nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye.